ulang kaji hukum ra, betul? Tapi hari ini Ustaz nak pindah pula kepada bab yang ke-8. Semua ada tak nota ni? Nota yang kedua, dia ada 2 keping. Nota 1 dah habis dah hukum ra. Nota yang kedua ni di tengah-tengah tu bab yang ke-8. Cuba sebut. Hukum idgham. Puan-puan, idgham ni puan-puan dah belajar ke? Hukum idgham sebelum ni. Dah habis belajar dengan Ustaz dah Merdeka dah. Tetapi maklum dah lama dah apa-apa tinggal. Entah ingat ke entah tidak apa makna idgham. Jadi puan-puan, sekali lagi diulang tajuk kita hari ni apa? Hukum idgham. Okey, tapi sebelum tu Ustaz nak tanya. Hukum idgham yang kita belajar hari ni, yang kita ulang kaji ni adalah bab 8 dalam tajwid tahap yang kedua. Tajwid tahap 2 ya, hukum idgham. Okey. Puan-puan ingat tak dalam tajwid tahap 1 ada tak hukum idgham yang kita belajar? Ada. Antaranya apa? Sekejap ya. Tajwid tahap 1. Ada tahu? Okey. Antaranya kita belajar dulu. Yang sekarang ni saat lagi kita nak ulang kaji tajwid tahap 2 ya. Tajwid tahap 1 kita ada idgham ma'al ghunnah. Siapa boleh jawab, jawab le. Siapa tak boleh jawab, senyap. Dengar jawapan ke kawan. Okey, nombor 2. Idgham bila ghunnah. Ui, pandai. Lagi, nombor 3. Idgham syafawi, pandai. Lagi, nombor 4. Idgham syamsi. Ataupun kita sebut sebelum ni sebagai alif lam syamsiah. Samalah tu. Tapi ada juga setengah ulama sebut sebagai idgham syamsi. Jadi puan-puan, inilah antara idgham yang kita dah belajar masa tajwid tahap 1. Siapa tak ingat, tolong refer balik kepada nota, ringkasan nota ustaz yang sebelum ini. Yang puan-puan kita dah buat ulang kaji ya. Jadi yang saya tak nak cerita yang ni lagi dah. Saya nak cerita idgham yang baru. Tapi sebelum tu ustaz nak tahu dulu apa makna idgham. Idgham tu apa dia? Bukan dengung ke? Kalau dengung dalam bahasa tajwid apa? Ghunnah. Pandai, alhamdulillah. Kalau masuk tu idgham lah. Jadi muktamad, tetapkan iman. Jawapan puan-puan jangan bertukar-tukar. Jangan minggu ni masuk, minggu depan dengung pula. Puan-puan ni kalau dengung tu ghunnah. Tapi kalau idgham apa maknanya tadi? Masuk. Okey, bagus. Ini makna idgham, masuk ya. Okey. Tuan-tuan puan, kali ini para ulama menunjukkan kepada kita tiga idgham yang baru. 3 jenis hukum idgham yang baru. Yang pertama, cuba sebut dulu ya. Idgham mutamasilain. Yang kedua, idgham mutaqaribain. Yang ketiga, idgham mutajanisain. Baik, untuk hari ini saya tak nak ambil semua. Kalau semua nanti lambat pula tak dan kita baca Quran. Ustaz nak ambil 2 je dulu, idgham. Minggu depan kita sambung yang ketiga ya. Jadi hari ini saya nak ambil hukum idgham yang pertama, namanya idgham mutamasilan. Idgham mutamasilan. Kenapa Ustaz tulis semula kat whiteboard? Supaya puan-puan lebih ingat, lebih faham. Berbanding kalau kita hanya baca sepintas lalu. Kadang-kadang tengah-tengah baca tu terlelap pun ada perempuan. Tengah-tengah baca tu terlelap pula perempuan. Jadi itu sebab saya lebih suka menulis. Walaupun ada dalam nota, tak apa. Kita buat dua perkara. Yang mana yang membolehkan kita ingat kepada hukum tersebut. Jadi terlebih dahulu, kita bagi makna dulu. Idgham tadi apa? Masuk. Mutamasilain. 2 huruf yang serupa. Okey, tak apa. Saya tulis kat sini ya. Ini maknanya masuk. Mutamasilain, 2 huruf yang serupa. Tapi kan tahu tak? Hukum idgham mutamasilain ada juga ulama gelar dengan nama lain. Masa saya belajar dulu, ada setengah ustaz saya disebut idgham mislain. Syafawi. Ada? Idgham mislain syafawi. Apa makna mislain? 2 huruf yang serupa. Sama juga. Apa dia syafawi? Kebibiran. Dan ada juga disebut sebagai idgham mislain sogir. Syafawi ini boleh ditukar kepada sogir. S-Y-O
Sogir. Okey. Sogir ini merujuk kepada huruf bersabdu. Jadi dia banyak gelaran, tetapi bagi saya lah, saya lebih suka tuan-tuan perempuan guna gelaran yang ni je senang. Idgham mutamatsilain. Sebut. Okey, baik. Kita tengok dalam mata ustaz, bagaimana nak kenal hukum ini? Kata ulama, pertemuan dua huruf yang serupa, ikutlah, atau sama dari segi makhraj dan sifat. Okay, mari saya tulis kat whiteboard. Macam mana nak kenal hukum ni? Kaedah mengenali. Pertemuan apa tadi? Dua huruf yang serupa atau sama dari segi makhraj dan sifat. Tuan-tuan, ingat tak apa dia makna makhraj, apa dia sifat? Apa dia makhraj? Tempat keluar bunyi huruf. Sebut. Maknanya apa tu? Makhraj. Tempat keluar bunyi huruf. Apakah anggota yang terlibat dalam menyebut huruf J? Antaranya bibir, lagi lidah, lagi apa pula langit-langit pula. Lidah sudah cukup, lagi apa lagi gigi tak masuk perempuan. Rongga hidung. Perempuan ni ada macam-macam anggota sebut lah. Lalu lepas ni sebut telinga pula, telinga, tangan apa semua. Perempuan dengar molek-molek. Sah perempuan ni lupa apa yang saya ajar dulu. Kita ada 5 anggota. Yang pertama disebut dalam bahasa Arabnya asyafatain. Sebut. Asyafatain tu bibir je. Yang kedua al-lisan. Lidah. Yang ketiga al-halqa. Apa dia? Kerongkong. Yang keempat al-khayshum. Pangkal hidung. Yang kelima al-jauf. Sebut. Rongga mulut dan kerongkong. Allahu Akbar. Ada berapa anggota makhraj huruf kita? Oleh kerana perempuan tak berapa ingat tadi, kemudian ada yang salah jawab pula, maka ada harapan tuan-tuan ulang kaji nanti pada masa depan. Tapi buat masa ni, ustaz nak tanya ni, apa makna makhraj tadi? Ya, baik ustaz tulis supaya perempuan ingat. Tempat keluar bunyi huruf. Jadi ada berapa anggota yang terlibat nak bunyi huruf ni? Ada 5 anggota seperti mana Ustaz sebut tadi. Yang pertama, bibir. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, kerongkong. Yang kelima, rongga hidung. Yang kelima, rongga mulut dan kerongkong. Dia ada 5 je. Yang pertama, bibir. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, kerongkong. Yang keempat, pangkal hidung ataupun rongga hidung. Yang kelima, rongga mulut dan kerongkong. Ada 5 sahaja. Ya perempuan ni insya-Allah satu hari nanti kita ulang kaji. Tapi jangan tak faham apa maknanya mutamatsilan tadi. Ikut ustaz, pertemuan 2 huruf yang serupa atau sama dari segi makhraj. Apa makna makhraj? Bunyi huruf. Dan sifat. Sebut. Apa makna sifat pula? Ciri atau tabiat. Apalah bentuk pula. Tabiat huruf. Huruf apa? Huruf Al-Quran lah. Jadi kata ulama, sifat itu merupakan ciri atau tabiat bagi huruf Al-Quran. Jadi puan-puan, kita semua ada ciri, ada sifat tak? Ada. Apatah lagi huruf-huruf Al-Quran yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ingat, sifat manusia dengan sifat huruf lain. Siapa boleh ingat? Sebutkan beberapa contoh sifat huruf. Sudah. Kejap ustaz tengah fikir ni. Silakan. Qala. Yang kita duk baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dek tadi tu apa? Itu namanya qala. Sebahagian daripada sifat huruf. Apa lagi sifat huruf yang perempuan tahu? Namanya Sofir. Sofir tu apa? Sofir tu apa?
berdesir. Kalau hams, terlepas udara ataupun terlepas nafas. Ginilah perempuan. Kenapa perempuan ambil sifat yang payah-payah? Perempuan ambil contoh sifat tebal dengan nipis. Tebal apa dalam bahasa tajwid? Tebal-tebal. Isti'la. Nipis istifal. Allahu Akbar. Ustaz kena bagi clue baru kita ingat. Tak apalah perempuan. Dengar molek-molek. Contoh sifat huruf macam tadi Ustaz sebut. Pertama, qalqalah. Kedua, biasa tak kita jumpa huruf tebal nipis. Itu sifat huruf lah tu. InsyaAllah perempuan ni ada harapan ulang kaji dengan Ustaz balik satu hari nanti. Ya insyaAllah. Jadi perempuan, sekali lagi kita kembali kepada hukum ni. Kalau kita nak bincang makhraj dengan sifat huruf, panjang ceritanya perempuan ya. Dia ada satu bab yang khusus pada dia. Nanti kita bincang kemudian. Jadi kata ulama, saat lagi nak kenal idgham mutamatsilain, pertemuan dua huruf yang serupa atau sama dari segi makhraj dan sifat, kecuali. Ni, ada tambahan ni. Kecuali huruf mim dan nun. Ingat, tambah ni. Kalau perempuan ada nota sampingan, kalau perempuan nak catat, tambah ni. Pertemuan dua huruf yang serupa atau sama dari segi makhraj dan sifat, kecuali huruf mim dengan nun. Maka saat lagi, kalau jumpa mim dengan mim, nun dengan nun, ada tak dalam Quran? Mim dengan mim, nun dengan nun. Contoh? Tak apalah. Biasa bagi contoh. Tengok ni. Perhatian. Kenapa tak boleh mim dengan mim, nun dengan nun? Contohnya begini, tengok ni. Nun dengan nun. Mim dengan mim. Kalau perempuan jumpa macam ni, kan dua huruf yang sama kan? Dua huruf yang sama kan? Yang ni dia dah ada nama hukum dia. Dia tak boleh sebut di bawah tajuk mutamatsilain. Yang ni apa namanya? Ni, nun mati jumpa nun. Ada harapan Ustaz jawab ni. Idgham ma'al ghunna. Bukankah dah belajar? Yang ni humma mim mati jumpa mim. Idgham syafawi. Tak apalah perempuan. Tak buat macam mana. Ustaz kami ni kejap ingat, kejap lupa. Mujurlah kita ada kelas. Jadi Ustaz ingatkan. Jadi nanti, idgham mutamatsilain yang kita nak belajar sekarang ni, nak ulang kaji, dia hanya melibatkan huruf-huruf hijaiyah selain daripada mim dengan nun. Kenapa tak boleh mim dengan nun? Sebab mim dengan nun kat sini sudah jadi hukum yang lain. Kata ulama, kalau nun mati jumpa dengan nun, hukumnya idgham. Kalau mim mati jumpa mim, hukumnya idgham. Jadi tidak layak masuk dalam kategori ini. Jadi kalau yang layak macam mana Ustaz? Contohnya macam mana? Tapi tak apa. Sebelum tu kita tengok kaedah bacaan dulu. Tengok nota Ustaz balik. Kaedah bacaan, masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Dan dibaca tanpa dengung. Kenapa tanpa dengung? Kenapa tak dengung? Tak apalah, besok jawab. Kenapa tak dengung? Sebab dia bukan huruf mim dengan nun. Sebab dia bukan huruf mim dengan nun. Baik, Ustaz tulislah kat sini. Kaedah bacaan. Kaedah bacaan, kata ulama, masukkan apa tadi? Huruf pertama ke dalam huruf kedua. Huruf kedua dan dibaca tanpa dengung. Jadi anak cucu tanya, mak, kenapa tak boleh dengung? Sebab dia bukan huruf mim dengan nun. Kalau mim dengan nun, dia jadi kat sini dah. Jadi saat lagi perempuan akan jumpa dua huruf yang sama, yang bacaannya selain daripada mim dengan nun. Contohnya, saya bagi contoh ya. Contoh di sini. Tengok nota Ustaz pun ada contoh tu. Lam mati jumpa lam bersabdu. Lam mati jumpa lam bersabdu. Apakah contoh ayatnya? Cuba ikut. Hal lakum. Nampak tak atas sebelah kanan? One more. Hal lakum. Betul tak Ustaz khabar tadi? Cara nak baca, masukkan huruf pertama lam mati ke dalam huruf yang kedua lam bersabdu. Dan dibaca tanpa dengung. Kenapa tak dengung, Ji? Sebab dia bukan mim dengan nun. Jawab begitu aja. Sebab dia bukan mim dengan nun. Jadi tak boleh baca
Bunyi sengau pula kat situ. Jangan bunyi sengau perempuan ya. Baca gini aja. Halakum. Dah cukup. Gitu aja bacaannya. Setakat ni faham? Dan puan-puan nampak tak dua huruf yang serupa bertemu tadi tu? Iaitu lam mati jumpa lam bersabdu. Okey, jadi betul lah ni namanya idgham. Idgham mutamatsilain. Okey, contoh yang kedua. Wa qad dakhalu. Okey, untuk wa qad dakhalu apa jumpa apa? Dal mati jumpa dal bersabdu. Jadi bacaannya beginilah. Wa qad dakhalu sebut alhamdulillah. Dan saya yakin puan-puan nampak dekat situ lam adal mati jumpa dal bersabdu. Jadi dia merupakan dua huruf yang sama serupa. Tapi kena ingat nak baca dengung ke tidak? Tak dengung pada bacaan kita. Okey, contoh yang ketiga. Yudrikumu. Kali ini apa jumpa apa? Kaf mati jumpa kaf bersabdu. Pandai-pandailah puan-puan tulis dekat nota mana pun. Kaf mati jumpa kaf bersabdu. Dan yang terakhir, yuwajjihu. Apa jumpa apa? Ha mati, ha dhamir mati jumpa dengan ha dhamir yang bersabdu. Jadi puan-puan, inilah antara contoh yang ada dalam Quran dan puan-puan tahu tak? Ada contoh lain yang kita akan jumpa nanti, insya-Allah. Persoalannya, hukum ni banyak ke dalam Quran? Tidaklah begitu banyak, tapi ada. Ada dalam Quran. Dan kalau perempuan nak jumpa hukum ni, kena rajin baca Quran. Kalau sekadar, Ustaz, hari ni saya baca 3 kul aja Ustaz, jawab ni tak jumpa lah hukum ni perempuan. Kena baca surah-surah yang panjang. Surah An-Nisa ke, Al-Baqarah ke, Ali Imran ke, dan seumpama dengannya, barulah kita jumpa hukum ini. Jadi kesimpulannya perempuan, faham tak? Hukum idgham mutamatsilain ini melibatkan pertemuan dua huruf yang serupa atau sama dari segi makhraj dan sifat kecuali huruf mim dengan nun. Itu sebab kita tak boleh semua tak dengung belaka bacaan tadi. One more. Kita sekali lagi baca 4 contoh. Halakum. Tak dengung. Wa qad dakhalu. Tak dengung. Yudrikumu. Tak dengung. Yuwajjihu. Pun tak dengung. Jadi puan-puan kenapa tak dengung? Dia bukan mim dengan nun. Pandai. Alhamdulillah. Jawapan tu simple aja perempuan. Tapi kadang-kadang lama benar kita berfikir perempuan dia. Sebab apa? Mungkin kita kurang memahami ataupun tidak hadir kelas. Dan perempuan ingat, sebaik-baik pembelajaran kita adalah belajarlah dengan guru. Dengan orang ataupun dengan guru yang diiktiraf, yang memberikan kita ilmu pengetahuan kepada kita, insya-Allah. Walaupun tak banyak sikit dia bagi ilmu pada kita, mudah-mudahan puan-puan faham. Okey, setakat ni ada soalan yang tak nak tanya tentang idgham mutamatsilain ni? Tak ada ya? Tapi kena ingat tau, kalau nun jumpa dengan nun ada tak dalam Quran? Ada ni contoh yang Ustaz bagi contoh ni, manna. Cuba baca, manna. Bukankah dua huruf yang serupa juga? Kalau ikutkan dua huruf yang serupa letaklah ke sini kan? Tapi tak boleh. Sebab apa? Hukum idgham mutamatsilain yang Ustaz cerita ni, dia melibatkan huruf lain selain daripada mim dengan nun. Sedangkan ini huruf nun. Nun mati jumpa nun sabdu. Maka hukumnya lebih kepada idgham ma'al ghunnah. Mana kali satu lagi contoh, tengok ni. Humma, sebut. Apa jumpa apa? Mim mati jumpa mim sabdu. Bukankah dua huruf yang serupa? Tapi oleh kerana dia melibatkan huruf mim, maka dinamakan hukum syafawi. Jadi puan-puan tu sebab kita kena belajar ni jangan sekerat jalan. Kadang-kadang kita ni tak faham tajuk, apa punca tau. Bila saya kaji, rupa-rupanya kita belajar sekerat jalan. Bila belajar sekerat jalan, maka ilmu kita tak sempurna lah puan-puan. Itu sebab saya doakanlah perempuan sebab tu berada dalam kelas ustaz ni, biarlah belajar sampai habis. Walaupun ada kalanya kita kadang-kadang tak datang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, macam miskut. Tetapi saya harap perempuan banyak ada daripada tak ada. Yalah, minta maaf lah perempuan. Ada tak ada tu mungkin tak sihat, mungkin pergi umrah dan sebagainya. Tak apalah. Tapi jangan langsung tak datang terus hilang. Ya, lost contact dan sebagainya. Perempuan tolong jagalah adab sebagai seorang pelajar. Perempuan tahu tak adab belajar ni banyak perempuan.
Antaranya yang saya diajarlah oleh arwah-arwah tok guru saya, kamu kalau nak pergi mana-mana, nak pergi bercuti ke, nak berhenti kelas ke, kena cakap khabar dengan ustaz. Tadi kamu masuk kelas ustaz bukan main bersopan bagi salam kat ustaz. Salam ustaz, tapi bila nak keluar daripada kelas terus hilang macam tu saja. Perempuan tak ada khabar berita, entah kita meninggal ke apa ke, hidup ke tak hidup, wallahu alam. Jadi dekat situ kata arwah tok guru saya macam tak menjaga adab. Jadi ingat ya, perempuan nak pergi mana-mana, perempuan nak berhenti kelas, ustaz, saya nak jaga cucu 2 bulan dekat overseas dan sebagainya, minta izin dulu, bagi tahu kepada guru yang mengajar kita supaya ilmu kita berkat. Itu punca perempuannya kenapa kita berkat tak berkat dalam menuntut ilmu. Okey, tak apalah perempuan, panjang pula kisah yang tu. Yang penting sekarang ini, idgham mutamasilan, nampak tak pertemuan 2 huruf yang serupa atau sama dari segi makhraj dan sifatnya. Dan agak-agak saat lagi jumpa tak hukum ni? Tengoklah surah apa yang kita baca. Kalau puan-puan baca surah yang panjang, maybe jumpa, maybe tak jumpa. Tapi saya nak bagi tahu, dalam Quran, hukum ni tidaklah begitu kerap, tapi ada. Ada dalam Quran, tapi tidak begitu kerap. Seperti mana hukum idgham ma'runah maupun idgham syafawi. Okey, seterusnya, hukum yang kedua. Hukum yang kedua kita namakan pula idgham mutaqaribain. Sekali lagi sebut idgham mutaqaribain. Apa makna idgham? Masuk. Apa dia mutaqaribain? Panjangnya makna tu. Sebenarnya mutaqariban ni makna pendeknya apa tahu? Berhampiran atau berdekatan. Dan kalau dalam bahasa yang mudah, mutaqariban itu boleh juga disebut sebagai berjiran. Bila jiran tu dekat ke jauh? Jiran dekat lah perempuan. Tapi ada juga jiran yang jauh. Tapi kita anggap jiran ni jiran yang dekat. Jadi perempuan, dalam bahasa yang mudah, mutaqariban itu disebut sebagai berhampiran atau berdekatan saja. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa jumpa apa. Bagaimana nak kenal idgham mutaqaribain? Okey, cuba tengok. Nota ustaz, pertemuan 2 huruf yang berhampiran dari segi makhraj dan sifat. Baik. Kaedah mengenali pertemuan 2 huruf yang berhampiran ataupun berdekatan, makhraj dan sifat. Okey, tuan-tuan puan, anda lainkan perkataan ini. Ini penting ya. Dan untuk memahami mutaqaribain ni, dulu masa saya belajar mula-mula, masa tu saya tak belajar lagi, tak berapa sangat belajar makhraj dengan sifat huruf, tak belajar formal. Ya, tiba-tiba ustaz saya mengajar hukum ni. Jadi saya terpenya-penya juga perempuan. Pasal apa? Saya tak faham apa makna berhampiran makhraj dengan sifat ini. Baik, untuk itu sebagai orang awam kita ni, andai katalah kita tak belajar lagi tentang makhraj dengan sifat huruf, puan-puan tolong fahamkan tentang pertemuan 2 pasangan ini. Kata ulama, kaedah bacaannya sebentar lagi, masukkan huruf pertama, cuba baca ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa dengung. Itu kaedah bacaan. Tapi kan untuk mengenali ni, pertemuan 2 huruf yang berhampiran atau berdekatan makhraj dan sifat, puan-puan boleh tambah kat sini. Pastikan, saya tulis kat sini ya, pertemuan 2 pasangan huruf ini. Pastikan pertemuan 2 pasangan. Apa jumpa apa yang melayakkan jadi idgham mutaqaribain? Yang pertama, lam mati jumpa ra bersabdu. Cuba sebut lam mati jumpa ra bersabdu. Okey, puan-puan tengok ya. Contohnya dekat sini, dalam nota ustaz ni, contoh nombor 1, perkataan qur rabbi. Sekejap, saya tulis dulu. Qur rabbi. Okey, tuan-tuan. Nampak tak kat sini ada lam mati jumpa ra bersabdu. Betul tak? Lam mati jumpa ra. Maka layak jadi idgham mutaqaribain. Persoalannya kenapa?
Kenapa jadi idgham mutaqariban? Dalam hal ini, ulama suruh kita fahamkan makhraj huruf lam dengan ra. Okey, puan-puan ingat tak masa kita belajar makhraj huruf, nak sebut lam guna apa? Ewah lidah aja. Nak sebut lam dia guna tepi lidah. Tepi lidah kiri atau kanan tekan pada apa pula langit-langit, gusi atas. Dulu belajar gusi, hari ni langit-langit pula. Bertukar betul. Kejap benar bertukar perempuan. Tak apalah, biar Ustaz jawab. Aduh, biar Ustaz jawab. Ni dengar, nak sebut lam kata ulama, ni tepi hujung lidah, kiri atau kanan, ditekan ke gusi atas, sebelah atas. Maknanya kiri atau kanan, terpulanglah pada perempuan kiri ke kanan, janji tepi hujung lidah. Kat sini, tepi hujung lidah. Itu nak sebut lam. Tapi nak sebut ra, kata ulama, diguna apa? Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan. Maknanya, tengok ni, tepi kat sini untuk lam. Ra kat sini, jauh ke dekat ni? Dekat dalam bahasa tajwid? Mutaqariban, senyap pula. Dekat dalam bahasa tajwid mutaqaribain. Itu sebab hukum ini namanya idgham. Sebab lam dengan ra tu sebutannya dekat-dekat, tak jauh pun. Betul tak? Sekali lagi saya ulang ya. Nak sebut lam guna tepi hujung lidah. Nak sebut ra belakang hujung lidah. Jadi tepi dengan belakang ni jauh ke dekat? Maka itu sebab namanya mutaqariban. Setakat dipaham yang tu. Nak lebih lanjut faham lagi, nak kaji sifat dan sebagainya, bapak kena belajar ataupun ulang kajilah bab makhraj dengan sifat huruf yang berikutnya. Tapi panjang lebar yang tu. Tapi hari ini Ustaz bagi contoh yang paling simple kepada puan-puan, nak tunjukkan pada tuan-tuan bahawa nak sebut lam dengan ra ni rupa-rupanya dekat, tak jauh. Jadi kata ulama bacaannya begini, tengok. Qur Rabbi. Masukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua dan dibaca tanpa dengung. Kenapa tak dengung puan? Jawab jelas, sebab dia bukan mim dengan nun. Habis cerita. Selagi tak jumpa mim dengan nun yang bersabdu, tak melibatkan mim dengan nun bersabdu, maka tidak layak dibaca dengung. Maka ini, yang ni macam mana bacaannya? Qur Rabbi. Sebut. Ini berada pada surah mana? Al-Kahfi ayat 22. Contoh yang keduanya pula. Barrabbukum. Sama tak hukumnya? Samalah, iaitu lam mati jumpa ra bersabdu. Lam mati, tengok ni. Lam mati jumpa ra bersabdu. Saya gariskan ya. Dan cara bacaannya sama je. Barrabbukum. Huruf mana yang kita kena baca? Lam ke ra je? Ra, sebab dia bersabdu. Lam tu bertanda apa? Lam tu bertanda apa? Tak tahu tanda apa. Jawabnya mati. Tapi matinya tak nampak pada tulisan. Kenapa tak nampak Ustaz? Banyak soal kita ni. Tuan-tuan, lam tu tak nampak mati supaya kita tidak membacanya. Kalau ditunjukkan mati, nanti ada yang baca bal rabbukum. Nampak risikonya kalau letak mati. Jadi, tanda matinya ulama tak tunjuk pada huruf lam, tapi hakikatnya lam itu mati. Dan puan-puan, jumpa pula ra bersabdu. Maka, huruf mana yang kita baca? Yang mati ke yang sabdu? Yang sabdu. Maka bacaannya one more. Barrabbukum. Surah mana? Surah Al-Anbiya ayat 56. Dan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni melibatkan pasangan ini pula. Ni. Qaf mati sebut jumpa kaf bersabdu. Ini pasangan kedua. Maknanya dia ada dua pasangan je lah. Pastikan pertemuan dua pasangan huruf-huruf ini. Tadi lam mati jumpa ra bersabdu. Kali ini qaf mati jumpa kaf bersabdu. Contohnya tak banyak. Tuh, dalam nota Ustaz. Alam nakhlukum. Sebut. Alam, tengok ya. Nakhlukum. Ni contohnya. Senang aja. Alam nakhlukum. Puan-puan. Nakhlukum. Mana luk? Nakhluk. Ada lam kat sini. Minta maaf. Ada huruf lam. Lam. Baru kaf mim. Okey, tengok ni. Okey. Kat mana kita kena gariskan? Ni.
Qaf mati jumpa kaf bersabdu. Maka sekali lagi huruf mana yang kena baca? Qaf ke kaf? Kaf. One more. Alam nakhluqukum. Bagus. Ustaz kalau saya baca gini, alam nakhluqukum, tak tepat. Salah kaedah bacaan. Dia kena alam nakhluqukum. Maksudnya huruf qaf ni langsung tak dibaca sebab adanya huruf kaf yang bersabdu. Okey tuan-tuan, kenapa dipilih qaf dengan kaf? Ceritanya qaf dengan kaf ni makhrajnya dekat. Bapa siapa ingat nak sebut qaf guna apa? Ya apa? Pangkal lidah tekan ke mana? Hampir ke anak tekak. Anak tekak kat mana? Sebelah dalam lah. Mana ada anak tekak kita kat luar pun. Kalau anak tekak kita kat luar, itu namanya OQ. Jadi perempuan kita bukan OQ. Perempuannya kita normal. Jadi dengar. Kata ulama nak sebut qaf, pangkal lidah tekan hampir ke anak tekak. Maksudnya tengok pen merah saya ni, dia tekan ke sini, ke belakang. Itu qaf. Manakala nak sebut kaf, pangkal lidah juga kata ulama tekan ke langit-langit kat sini puan. Kat sini. Jadi kesimpulannya anak tekak kat sini, langit-langit kat sini, jauh ke dekat. Sebab itu namanya mutaqaribain. Faham ke tidak yang tu? Siapa tak faham, teruskan perjuangan puan-puan mengulang kaji pelajaran kita sampai kepada makhraj huruf nanti insya-Allah. Tapi inilah simple yang ustaz nak cerita pada tuan-tuan. Pertemuan dua pasangan ini menyebabkan dinamakan hukumnya mutaqariban sebab makhraj huruf kedua-dua huruf ini adalah berhampiran, berdekatan. Cuba ulang balik bacaan tadi. Alam nakhluqukum. Alhamdulillah. Surah mana ni? Al-Mursalat ayat 20. Dan yang terakhir, contoh yang keempat, barrafa'ahu Allah. Dengar lagi sekali Ustaz baca. Barrafa'ahu Allah. Kali ini apa jumpa apa? Lam mati jumpa ra, maka masuk ke sebelah kanan ni. Masuk contoh kanan. Bukan kiri ya, masuk contoh kanan. Sebab apa? Lam mati jumpa ra. Jadi kesimpulannya, contoh bagi idgham mutaqariban itu ajalah antaranya dalam Quran. Dan contohnya tak banyak perempuan. Perempuan kena rajin baca Quran. Dan pada surah ini aja yang ada contoh seperti mana yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi puan-puan, setakat ini dua idgham yang kita ulang kaji ni okey ke? Boleh faham ya. Jadi minggu depan kita sambunglah ya. Idgham yang ketiga namanya mutajanisan. Minggu hadapan. Mutajanisan ni mencabar sedikit sebab contohnya banyak pada Quran ya. Maksud Ustaz, contohnya ada 7 pasangan ya. Tapi untuk mutamasilan dengan mutaqariban, contohnya ini sahaja. Ustaz doakan mudah-mudahan saat lagi puan-puan balik rumah, puan-puan baca Quran, jumpalah hukum ini dalam bacaan Quran kita. Tapi kalau tak jumpa juga macam mana Ustaz? Teruskan perjuangan baca Quran sampailah jumpa hukum tersebut ya. Okey puan-puan, mari kita baca Quran. Silakan. Surah apa yang kita baca hari ini? Surah Yunus. Ayat 26 bawah sekali ya. Lilladzina ahsanul husna. Okey, andai katalah kita jumpa hukum ini, beruntunglah kita pada hari ini. Tapi kalau tidak jumpa tak mengapa, kita teruskan baca Quran ya. Dan puan-puan, mari kita mulakan bacaan kita pada surah Yunus ayat 26, muka surat 72. Dan kita sekarang ini sudah berada pada juzuk yang ke-11. Juzuk berapa puan? Juzuk yang ke-11. Ya, alhamdulillah. Tadi grup tadi tu mereka dah sampai juzuk 23 dah. Alhamdulillah ya. Macam perempuan baru masuk ataupun tengah berada juzuk yang ke-11. Okey, ready? Ayat 26 ya, surah Yunus, bawah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة berhenti. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ustaz, kenapa Ustaz langgar wakaf kat tengah-tengah tu? Nampak tak ada soal lamia? Bukankah itu tanda wakaf yang perempuan dah belajar dulu? Siapa ingat apa nama wakaf tu? Oi, pandai wakaf Hasan. Apa maknanya Hasan tu? Hasan tu baik. Wakaf berhenti. Jadi baik apa? Kenapa baik berhenti pula? Baik sambung. Itulah dia perempuan. Orang yang belajar detail, dia akan tahu wakaf Hasan ni baik sambung. Tapi apa pun bergantung kepada makna ayat. Dalam ayat ni lebih baik kita sambung. Sebab ceritanya tentang apa? Mereka itulah penghuni syurga yang akan abadi di sana. Kan cantik kalau disambungkan. Ya? Tapi kalau di stopkan macam mana? Diberhentikan Ustaz. Okey juga, tak masalah. Tapi lebih baik sambung. Itulah wakaf Hasan yang diberikan simbol sad lamia. Sekali lagi. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها سيئة بمثلها. Stop kat situ. جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما شيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. Oleh kerana puan-puan sedang mengulang kaji tajwid tahap yang kedua, maka ingat tak mat apa yang dibaca pada kalimah muzlimah? Mat apa? Mat iwad. Kat mana mat iwad? Kat tu, ujung sekali tu. Mim baris dua di atas. Ingat tahu, kalau puan-puan berhenti ataupun mewakafkan bacaan, nampak kat situ baris dua di atas, kemudian disambut dengan huruf mat alif, maka sah dia mat iwad. Pergi bacalah dua harakat. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا stop kat situ, ghostan balik. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم
Oleh kerana kita ni baru tamat ulang kaji hukum roh. Ustaz nak tanya sikit lah hukum roh. Bukankah ada satu roh kat situ? Wasyura ke hukum. Roh tadi roh apa? Tebal. Pandai. Puan-puan dapat jawab gitu pun dah kira okey. Ustaz kalau saya jawab roh tafkhim, okey juga. Alhamdulillah. Dan kalau puan-puan dapat jawab, Ustaz, roh tafkhim kaedah satu. Itu lagi terbaik tuan-tuan ya. Tapi kalau tak ingat kaedah-kaedah tu, jawab roh tebal aja pun dah okey dah. Syukur alhamdulillah. Fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Berhentilah kat situ. Ghostan balik. وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Ada roh ke tadi? Ada roh ke? Tak ada roh. Okey, teruskan. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت berhenti kat situ. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Kebetulan ada satu roh tadi. Waruddu, roh tebal ke nipis? Tebal, pandai. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Kebetulan kita berhenti pada roh. Wal-ard. Roh tebal nipis. Tebal, pandai. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ Jumpa lagi roh. Cuba roh ini diwakafkan. Maka tadi tebal nipis. Tebal juga. Sambung. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Cuba dengar Ustaz baca. مِنَ الْحَيِّ Sebab baru-baru ni ada pelajar bertanya dengan Ustaz. Ustaz ada mat ke tak ada kat ujung tadi? Jawabnya, tak ada mat. Walaupun ada ya dekat ujung, tapi dia bukan huruf mat puan. Jangan kita ni salah faham. Jumpa ya huruf mat, jumpa ya huruf mat. Tidak puan, huruf mat dia ada ciri-ciri. Puan ingat tak ciri-ciri bagi huruf mat? Cuba jawab. Dapat jawab satu ciri pun jadilah. Huruf mat mesti bertanda mati. Tapi matinya tidak nampak pada tulisan. Cuba tengok yang tadi tu. Minal hayy. Kita berhentikan. Huruf ya tu bertanda mati ke tidak? Dia hanya bersabdu. Bila bersabdu maka tak layak jadi hukumat. Maka kesimpulannya kalau orang tanya nak baca panjang pendek, pendek aja ketika wakaf maupun ketika wasal. Kalau wakaf minal hayy. Ikut?
Gitu aja. Tak ada minal hayy. Kejap saya kira 2 harakat. Tak payah perempuan. Tak payah tunjuk jari, tak payah tunjuk apa-apa. Sebaliknya kata ulama, kamu beratkan sedikit saja bacaan. Itu kalau berhenti, kalau sambung minal hayy. Sambunglah dengan ayat berikutnya. Maka pun tak ada mat apa-apa. Jadi kesimpulannya, rupa-rupanya huruf mat ni tak boleh bersabdu. Dia kena mati. Tapi matinya tak nampak pada tulisan. Kecuali mat apa yang nampak mati hurufnya? Maklin aja. Huruf maklin ada berapa? Ada 2. Apa dia? Waw mati, ya mati. Mujur jawab berjemaah. Maka dapatlah jawapannya. Alhamdulillah. Kadang-kadang berjemaah ni seronok perempuan dapat jawab soalan perempuan. Tapi kalau seorang-seorang, wallahu a'lam. Kadang-kadang ambil masa sikit nak memikirkan. Okey. Sudah berhenti minal hayy. Perempuan ghostan balik sikit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Minal hayy wa man yudabbirul amr. Cuba ulang. Wa man yudabbirul amr. Jangan lupa, ra kan ada di ujung tadi kan? Kita berhenti. Maka itu juga namanya tebal. Mana puan tahu ra tu tebal? Sebab ra itu diwakafkan. Sebelumnya ada huruf berbaris di atas. Dan huruf yang dijadikan panduannya adalah huruf alif ataupun hamzah. Nampak tak alif atau hamzah yang ada baris satu di atas? Huruf itulah yang jadikan panduan kepada ra tadi dibaca tebal. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ haqqa. Jangan lupa di ujung tadi ada hukum qalqalah yang kita dah belajar masa tajwid tahap 1. Qalqalah apa namanya tadi? Qalqalah akbar. Maka kita kena beratkan bacaan. Berat sama lah tu perempuan ya. Jadi kaedahnya gini. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqa. حقا فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال إلا الضلال. Ingat, tak boleh baca illa. Tak boleh baca illa. Walaupun kat situ ada huruf alif. Tapi kenapa tak boleh baca illa Ustaz? Kenapa kena baca illa dhalal? Sebab ada hukum alif lam. Namanya alif lam apa? Siapa ingat? Syamsiah. Jadi huruf alif pada illa tu jangan pakai. Sebenarnya dalam ayat ini huruf alif jangan guna, huruf hamzah wasal jangan guna, dan huruf lam selepasnya juga tidak dibaca. Jadi yang kita baca terus kepada huruf dad yang bersabdu. Ulang. Illa dhalal. Gitulah. Fa anna tusrafun. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Bika 'alal ladzina fasaqu. Stop. Fasaqu annahum la yu'minun. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa
Ya bada'ul khalqa. Ya bada'ul khalqa. Di situ juga ada qalqalah. Tapi bukan akbar. Itu namanya qalqalah apa? Kubra. Bila kubra, puan-puan tak sah break. Jangan pula macam yang tadi tu sebelumnya. Puan-puan break. Yang ni tak sah break. Sebab huruf qaf tidak bersabdu. Dia berbaris satu di atas. Bila wakaf, qaf itu jadi mati. Dengar Ustaz baca. Man yabda'ul khalqa. Da'ul khalqa. Khalqa. Terus bunyi qa. Jangan khalqa. Tunggu pula sebentar. Tak payah tunggu perempuan ni. Ya. Jadi beza tak dengan yang tadi? Beza. Apa bezanya? Sabdu pada huruf qaf. Pada huruf qalqalah. Yang sebelumnya tadi di bawah tadi. Pada ayat 32 di hujung. Kita baca Rabbukumul haqqa. Sebab dia ada sabdu. Yang ni tak ada sabdu. Okey. Teruskan. ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق Yang ni baru kita break. Yang ni namanya qalqalah akbar. Sebab adanya sabdu pada huruf qalqalahnya. Jadi puan-puan beza tak dengan bacaan di atas tadi? Beza. Dan hukumnya pun beza juga. Yang di atas tadi, ya bada'ul khalqa. Yang kita berhenti tadi, itu namanya qalqalah kubra. Yang di bawah ni tadi, baru saat tadi kita baca, ilal haqqa. Cuba sebut. Ilal haqqa. Itu namanya qalqalah akbar. Semua itu kita dah belajar masa tajwid tahap 1 pada bulan-bulan yang lepas. Sambung. Qulillahu yahdi lil haqqa. Ini pun namanya qalqalah akbar. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'. Kenapa salah baris pula? Ayyuttaba'. Ustaz baca ya tu baris depan. Ustaz dengar tadi ada yang baca baris atas. Jadi puan-puan jangan salah baris ya. Jadi puan-puan kalau orang tanya ada hukum apa-apa tak bila berhenti tadi? Yuttaba'. Ada hukum tak? Ada apa-apa hukum yang kita boleh bincangkan? Jawabnya tak ada, muktamad. Jangan pergi kata, Ustaz, hukumnya qalqalah kat ujung. Tak ada qalqalah apa-apa. Ustaz, hukumnya ma'arif disukun. Tak ada juga. Jadi puan-puan tak ada hukum lah yang kita boleh bincangkan. Ya? Okey, Ustaz balik. Ayyuttaba'a amman la yahiddi illa ayyuhda. Puan-puan kena bezakan antara bunyi ain dan bunyi alif. Puan, nak sebut ain guna apa? Nak sebut ain guna apa? Tengah kerongkong. Ni Ustaz tunjuk ni, tengah kerongkong. Tapi nak sebut alif? Rongga mulut. Kena tunjuk syarat dulu baru puan-puan boleh jawab. Tak apa, sabarlah kita. Puan-puan je. Puan-puan selagi tak, Ustaz tak tunjuk tadi, mungkin puan-puan tercari. Macam mana nak sebut alif, macam mana nak sebut ain. Puan-puan, ain mesti sebutkannya di tengah kerongkong. Itu sebab kalau sebut ain macam mana? Tengah kerongkong. Kalau sebut alif?
Apalah A, I, U pula masa Milo sangat jauh A, I, U. Kalau nak sebut alif, dia kena ada huruf lain sokong dia. Contohnya ba, ta, ja, da, contohnya lah. Maknanya ada bunyi A tak ke ujung tadi? A tu adalah bunyi alif yang mana dalam rongga mulut. Jadi beza tak ain dengan alif? Beza. Cuba ulang balik ayat tadi. Ayyuttaba'a amman la. Setakat tu? Yuttaba'a amman la. Nampak ada ain, ada alif. Kena ada beza kat situ ya. Berhati-hati. Okey, teruskan sebelah. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Siapakah huruf adik-beradik kepada ain? Apakah huruf yang statusnya adik-beradik kepada ain? Lepas ain huruf apa? Apa lagi pula? Lepas ain adalah huruf ha pedas. Ha pedas dengan ain statusnya adalah adik-beradik. Sebab sebutannya di tengah kerongkong. Perempuan semua ni adalah calon-calon yang layak ulang kaji lagi dengan ustaz dalam bab makhraj huruf ya. Akan datang ya. Tapi seronok perempuan, bila kita ulang kaji macam ni, soal jawab begini, perempuan akan ingat balik apa yang ustaz ajar dulu. Ain dengan ha pedas statusnya adik-beradik. Sebab tempat keluarnya sama di tengah kerongkong. Pilah belajar dengan mana-mana ustaz lain, samalah jawapannya. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه. Sekejap. Tadi puan-puan nampak tak ayat di atas mir rabbil alamin. Mir rabbi, nampak? Adakah itu idgham mutaqariban yang saat tadi kita belajar? Bukan. Ini idgham apa? Idgham bila ghunna. Idgham senyap pun ada tadi tengah berfikir apa nama idgham. Ni namanya idgham bila ghunna. Kenapa tak boleh kata mutaqariban? Sedangkan dekat sini pun ada ra bersabdu. Kalau mutaqariban melibatkan lam mati jumpa ra bersabdu. Tapi yang ini nun mati jumpa ra bersabdu. Jadi hukumnya beza, tak sama. Dan cara bacaannya pun sedikit berbeza. Dan puan-puan kalau tadi masukkan lam ke dalam ra, yang ni masukkan nun mati ke dalam ra. Tetapi persamaan kedua-dua hukum ni adalah kedua-duanya dibaca tanpa dengung. Betul? Tadi kita baca kat whiteboard, Qur Rabbi, tak dengung. Bar Rabbukum, tak dengung. Yang ni pun sama juga. Mir Rabbi pun tak dengung. Tapi nama hukumnya berbeza. Yang ni namanya apa? Bila ghunna. Yang dekat whiteboard namanya apa? Mutaqaribain.
Ustaz nak kena ingat ke semua nama-nama hukum ni Ustaz? Banyaknya nak kena ingat. Sebenarnya nama hukum tak perlu ingat, tapi dipahami. Itu sebab puan-puan Ustaz bekalkan nota-nota ringkas untuk puan-puan cuba faham sikit demi sedikit. Nanti bila faham, automatik puan-puan boleh bawa diri masing-masing. Jadi sekarang ni puan-puan mungkin masih kurang faham, itu sebab kita rasa, ya Allah, banyaknya hukum tajwid nak kena ingat satu persatu, Ustaz, stres saya Ustaz dan sebagainya. Puan-puan jangan kabar begitu, jangan mengeluh. Sebab semua hukum tajwid ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar soal pandai tak pandai, faham tak faham, kita serah pada Allah. Yang penting kita belajar dan puan-puan join kelas ulang kaji dengan Ustaz supaya lama-lama kita ingat apa yang diajar. InsyaAllah. Jadi ayat tadi, min Rabbil Alamin idgham bila ghunna. Okey, sambung ayat berikutnya. Am yaquluna naftarah, dah baca. Sambung. Qul fa'tu bisuratin mithlih. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Okey, puan-puan kejap. Cuba tengok perkataan manis tata'tum min. Bukankah ada mim mati jumpa mim sabdu? Puan, apa nama hukum tu ditulis kat sini? Idgham syafawi ataupun dekat sini ditulis nombor 9. Nombor 9 apa? Idgham. Cuba tengok dalam nota talian hayat yang sekeping tu. Mislain sogir. Betul? Idgham mislain sogir. Itu juga nama bagi hukum idgham syafawi. Yang kita sebut biasa idgham syafawi. Tapi dekat situ ustaz tu dia guna perkataan idgham mislain sogir. Pun sama jugalah merujuk kepada idgham syafawi. Sambung. Mana tadi? Bal, sambung ya. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Ingat, ya'tihim tu pendek. Walamma ya'tihim ta'wiluh. Ya'tihim ta'wiluh. Kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. Rezeki perempuan, jumpa idgham mutamatsilain. Nampak tak, lam mati jumpa lam bersabdu. Ni idgham mutamatsilain yang kita sebut tadi. Dan kita baca, masukkan huruf lam yang mati ke dalam lam bersabdu dan dibaca tanpa dengung. Maka hukumnya idgham apa tadi? Mutamatsilain. Dan sekali lagi cuba kita baca. Faqulli. Pandai. Sambung lagi. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'.
Wa ana bari. Nanti bila habis ulang kaji tahap 2, insya-Allah sempat mungkin bulan depan, puan-puan akan ulang kaji dengan ustaz tahajud tahap yang ketiga. Ada satu tajuk namanya tanda bacaan. Puan-puan nampak tak wa ana? Ada tanda bulat bujur. Apa namanya dalam bahasa tajwid? Alif ziyadah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bahasa tajwid as-sifril, entah apalah biasa jawab. Jawabnya as-sifril mustatil qaim. Tu dia. Tak faham bahasa Arab, bahasa Melayunya tanda bulat bujur meninggi. Dalam Quran tanda ni tak banyak. Sekali-sekala je kita jumpa. Tapi yang selalu kita jumpa kat mana tahu? Pada kalimah ana. Jadi kata ulama, bila kamu wasalkan bacaan, ana tadi pi baca pendek. Cuba ikut. Wa ana bari. Bukankah kita sambung bacaan tadi? Nah tadi, maka baca pendek je. Tapi kalau kamu berhenti, kamu pi baca 2 harakat. Wa ana. Kalau berhenti. Tapi kalau sambung? Nabari. Itulah namanya tanda bulat bujur meninggi. Tak apalah. Untuk maklumat lanjut, ulang kajilah tajwid tahap 3. Sambung. Ustaz balik. Wa ana bari'un mimma ta'malun. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك Dua kali kita jumpa perkataan ilaik tadi. Puan-puan tahu tak mat apa tu? Ustaz bagi clue, namanya mat lembut. Mat lembut, mat lin, tak ada mat lain puan-puan, melainkan mat lin. Kat mana? Ilaik yang kita berhenti tadi. Dan puan-puan tahu tak? Satu-satunya hukum mat yang menunjukkan tanda mati pada huruf matnya hanyalah mat lin. Mat apa puan? Nampak tak ilaik? Huruf matnya apa? Ya mati. Sebut ya mati puan-puan. Ya, sebab matinya nampak. Alhamdulillah. Jadi hukum mat ni banyak ustaz ajar pada kami 14. Tapi mat lin aja yang tunjuk mati pada dia. Maknanya nak kenal mat lin, selagi tak jumpa ya mati, selagi tu dia bukan mat lin. Habis cerita. Jadi puan-puan, tapi kena ingat, mat lin kena berlaku ketika apalah wasal, wakaf. Kan bukan puan berhenti tadi. Allahu Akbar. Sabar saja dengan jawapan tuan-tuan perempuan dia. Okey, kita teruskan, tak apa. Namanya belajar. Salah silap jawab tu biasa tuan-tuan. Allahu Akbar. Sambung ya. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Inna Allah la yuzlimun nasa syai'a. Cuba tengok syai'a. Bukankah ada yang mati? Baru tadi Ustaz kata, kalau nampak yang mati maklin, tapi kena wakaf. Syai'a kalau wakaf jadi apa? Apalah syahid pula perempuan. Syai'a sama je perempuan. Tak ada syahid pun kat situ. Allahu Akbar. Mujur Ustaz tanya. Jadi perempuan nampak tak perbezaan bagaimana dia jadi maklin dengan tidak maklin? Maklin di atas tadi bila kita wakaf. Ilaika jadi ilaik. Syai'an jadi syai'a. Yang tu bila wakaf tak jadi maklin. Dia akan jadi man'iwat.
Walaupun ada yang mati sebab tak cukup syarat nak jadi maklin. Jadi sesiapa yang tak ingat maklin ataupun mat aiwan atau apa jua mat, sila kembali ke pangkal jalan, belajarlah hukum mat balik dengan ustaz. Allahu Akbar. Sambung sikit lagi puan ya. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة. Satu panjang, tu pendek aja. Illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Rafuna bainahum. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ وَالَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. Ulang sikit. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. Jaga elok-elok huruf yang bersabdu. Dekat sini ada huruf yang bersabdu, huruf fa dengan huruf nun. Tapi kena ingat hanya nun saja yang wajib dengung. Kalau fa tak payah berdengung pada dia. Okey, teruskan. Fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Berdoalah kita puan-puan. Manalah tahu bacaan kita hari ini asbab kepada kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan Allah ambil kira bacaan tadi sebagai amal soleh. Jadi minggu depan kita sambung ya ayat 47 surah Yunus juga. Dan minggu depan insya-Allah kita settlekan hukum idgham. Ada satu lagi idgham namanya idgham mutajanisan. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan puan-puan boleh hadir pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Mari sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.